Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam ukhuwah. Sayang kumbang mencari makan, terbang seiring di tepi kali. Selamat datang kami ucapkan, moga diiringi restu ilahi. Ahli panel dan sidang hadirin yang dirahmati Allah sekalian. Segala puji-pujian kehadirat Allah SWT kerana dengan limpah kurnia dan izinnya dapat kita bersama-sama bersua pada pagi ini dalam forum ilmiah. Saya, Ana Suha binti Ahmad Zawawi, selaku moderator anda pada hari ini. Berhimpun kita di sini adalah untuk membincangkan isu-isu syariah semasa, iaitu berkenaan insurans dan takaful. Sebelum kita berselam bicara, marilah kita berkenal-kenalan dengan barisan panel kita pada hari ini. Bak kata hupah, kenal maka tak cinta. Tanpa melengahkan masa lagi, saya ingin memperkenalkan 3 orang ahli panel yang tidak asing lagi di Kolej Matrikulasi Johor ini. Memperkenalkan ahli panel kita pertama yang segak dan tampan orangnya, Saudara Muhammad Syarul Ikhwan bin Abdul Halim. Apa khabar saudara? Alhamdulillah sihat Cik Moderator. Saudari bagaimana? Alhamdulillah sihat-sihat saja. Seterusnya ahli panel kita yang kedua. Orangnya tak diam namun diam-diam ubi berisi. Mempersilakan Saudari Nur Asyatun Najwa binti Mat Zaki. Selamat datang. Terima kasih saudari. Ada-ada sahaja gelagat saudari moderator kita hari ini. Baiklah, kita teruskan dengan ahli panel kita ketiga. Nampak saja pemalu tapi orangnya bijak berkata-kata, iaitu Saudari Nur Najwa Husna binti Sunaidi. Apa khabar saudari? Alhamdulillah sihat saja. Terima kasih. Baiklah, usai sudah salam perkenalan daripada semua ahli panel. Marilah kita kembali kepada topik forum kita iaitu insurans dan takaful. Hadirin yang dirahmati, sebelum kita pergi dengan lebih jauh, seperti yang kita sudah tahu, negara kita telah melaksanakan Perintah Kawalan Pergerakan PKP susulan peningkatan mendadak kes COVID-19. Perasaan takut dan risau terhadap kesan PKP adalah lumrah, terutamanya apabila ia melibatkan perkara di luar bidang kuasa kita. Bagi kelompok masyarakat tertentu, risauan mereka bertambah dengan persoalan seperti cukupkah simpanan mereka untuk memenuhi keperluan harian, apatah lagi memperuntukkan sebahagian simpanan untuk membayar premium sijil takaful dan polisi insurans. Kepada yang masih bujang, mungkin anda berfikir apakah relevannya perlindungan takaful dan insurans ketika kesihatan anda masih berada di tahap yang baik. Mungkin ada juga yang berfikir manfaat takaful dan insurans yang disediakan majikan mencukupi sehingga sampai umur persaraan. Yang sudah berkeluarga pula, mungkin tertanya-tanya apakah perlindungan takaful atau insurans anda cukup untuk membuat pembayaran bil hospital dan memastikan kelangsungan kualiti hidup anak-anak yang masih bergantung pada anda dan pasangan. Kita juga perlu ingat bahawa situasi yang tidak diduga dan di luar kawalan boleh berlaku kepada sesiapa sahaja dan pada bila-bila masa. Apa yang dalam kawalan kita ialah bagaimana kita bersedia untuk menghadapi situasi-situasi tersebut. Persoalan inilah kunci utama forum yang ingin kita gunakan sebagai pencerahan kepada setiap persoalan kita. Hadirin yang budiman, berdasarkan tajuk utama kita, persoalannya apakah itu sebenarnya insurans dan takaful serta keadaan kini. Justru itu, saya mempersilakan ahli panel kita yang pertama, Muhammad Syarul, untuk tampil memberi pencerahan tentang maksud insurans dan takaful serta jenis perkhidmatan yang ditawarkan. Okey, baik. Terima kasih saya ucapkan kepada saudari moderator. Seperti yang kita telah dimaklumkan oleh saudari moderator, tajuk yang hendak kita bincangkan hari ini ialah insurans dan takaful. Insurans dan takaful ada bezanya. Jika kita lihat dari segi maksud, insurans melibatkan persetujuan antara orang yang dijamin iaitu anda dan syarikat insurans iaitu syarikat yang akan menanggung risiko. Persetujuan ini dikenali sebagai polisi dan untuk anda menerima perlindungan sebagai pemegang polisi, anda perlu membuat bayaran atau dikenali sebagai premium kepada syarikat insurans berkenaan. Manakala takaful secara amnya boleh dianggap seperti insurans versi Islamik, tetapi takaful bukan sahaja terhad kepada orang Islam, malah ia juga terbuka kepada orang bukan Islam yang ingin melanggan dan menerima manfaat takaful. Insurans takaful adalah satu konsep insurans yang berlandaskan hukum syariah. Takaful berasal dari perkataan Arab
al-kafalah, iaitu jamin, iaitu bermaksud saling jamin menjamin. Dari segi tafsiran syarak, ia adalah pakatan satu kumpulan untuk saling jamin menjamin dan bantu membantu antara satu sama lain ketika para peserta kumpulan tersebut ditimpa sesuatu musibah. Firman Allah SWT dalam surah Al-Ma'idah ayat 2, dan hendaklah kamu tolong-menolong dalam membuat kebajikan dan ketakwaan. Janganlah kamu bertolong-tolongan dalam melakukan dosa dan pencerobohan. Syarikat takaful pertama di Malaysia ditubuhkan pada tahun 1985 selepas penggubalan Akta Takaful 1984. Syarikat insurans takaful ditubuhkan insurans konvensional yang dipercayai terdapat unsur riba, maisir iaitu perjudian dan al-gharar iaitu ketidakpastian kepada syarikat perkhidmatan perlindungan kewangan berlandaskan syariah dan agama Islam. Insurans takaful terdapat beberapa jenis perkhidmatan iaitu takaful keluarga dan am. Insurans kesihatan berada di bawah takaful keluarga di mana takaful perubatan dan kesihatan boleh memberi perlindungan sekiranya kita perlu membayar kos rawatan persendirian seperti kos hospital dan penjagaan kesihatan. Takaful kesihatan bukan sahaja melindungi diri sendiri tetapi ahli keluarga juga mendapat manfaatnya atas dasar pelan takaful yang dipilih. Seterusnya, takaful am pula terbahagi kepada 3 iaitu insurans nyawa, kenderaan dan rumah. Insurans nyawa memberi perlindungan dan nyawa sekiranya berlaku risiko kematian, ketidakupayaan dan kesakitan sehingga terpaksa ke hospital. Insurans kenderaan pula adalah perlindungan untuk kehilangan, kecurian atau kerosakan pada kereta anda. Manakala tujuan utama insurans rumah adalah untuk memberi keselamatan dari aspek kewangan apabila berlakunya kecemasan dan situasi buruk yang menyebabkan kerugian atau kerosakan pada hartanah. Banjir merupakan satu bencana alam yang hampir setiap tahun berlaku. Akibatnya, rumah rosak ditenggelami air. Baiklah, terima kasih saudara atas penerangan yang cukup jelas sebentar tadi. Hadirin yang dirahmati, kita telah mengetahui maksud insurans dan takaful ini. Tapi apakah kepentingannya dua perkara ini dalam kehidupan seharian kita? Jadi bolehkah saudari Aisyatul, iaitu panel kedua kita, untuk memberi penjelasan tentang kepentingan mengambil insurans atau takaful ini? Boleh sekali Cik Moderator kita yang manis senyumannya. Saya mulakan dengan insurans yang sering diambil oleh orang ramai iaitu insurans nyawa. Mereka mengambil insurans nyawa adalah supaya waris mendapat hibah atau hadiah yang dapat membantu mengurangkan bebanan keluarga waris, memberi ketenangan dan memastikan mereka menjalani kehidupan seperti biasa walaupun ditimpa musibah. Erti kata lain adanya dana dan sumber untuk waris menjana kehidupan apabila berlaku kecemasan. Insurans kenderaan pula bertujuan untuk membantu mengurangkan kos yang berkaitan dengan kemalangan kereta dan menawarkan perlindungan kewangan terhadap pencurian kenderaan serta kerosakan kenderaan yang disebabkan oleh sebarang kejadian selain dari kemalangan jalan raya seperti cuaca atau bencana alam. Insurans ini turut memberikan perlindungan keuangan terhadap kerosakan fizikal atau kecederaan badan yang disebabkan oleh kemalangan jalan raya. Insurans pihak ketiga adalah insurans paling asas yang boleh anda perolehi di bawah insurans kerjaan. Ia adalah insurans yang melindungi pihak ketiga dalam sebarang kemalangan. Sebagai contoh, pemandu atau penumpang dan juga kereta yang turut terlibat di dalam kemalangan kereta. Dalam erti kata lain, jika anda terlibat dalam kemalangan, insurans pihak ketiga ini akan membantu untuk menanggung kos memperbaiki kerosakan pada kereta pihak ketiga atau sebarang kos rawatan yang diperlukan oleh pihak tersebut. Di samping itu, terdapat insurans rumah yang melindungi rumah daripada kerosakan dan kerugian sekiranya berlaku kebakaran, banjir atau disebabkan bencana lain. Takaful isi rumah pula melindungi barangan rumah seperti perabot dan peralatan elektrik daripada kerosakan. Seperti mana dengan musibah banjir besar yang ditimpa oleh masyarakat kita sebelum ini di beberapa kawasan, ada yang mengalami kerosakan perabot yang teruk dan yang lebih menyedihkan lagi apabila ada yang sehingga kehilangan tempat tinggal akibat bencana banjir. Musibah seperti bencana alam dan kebakaran antara perkara di luar kawalan
yang menyebabkan kemusnahan harta benda termasuk kediaman. Kebiasaannya, dalam kes terburuk, pemilik akan kehilangan semua harta benda dalam kediaman atau kita sebut sebagai total loss, di mana melayakkan mereka menerima pampasan jika memiliki polisi perlindungan kediaman. Terdapat banyak lagi jenis-jenis insurans seperti yang telah disebutkan oleh saudara Syarul sebentar tadi. Setiap insurans ini ada kepentingannya tersendiri yang boleh memberi manfaat kepada yang memerlukan. Oleh itu, dalam keadaan sebeginilah, pihak insurans dan takaful dapat membantu kepada sesiapa yang mendaftar. Terima kasih Saudara Asyatul atas pencerahan anda yang sangat jelas. Memang tidak dapat disangka lagi begitu banyak sekali faedah insurans dan takaful. Maka tidak hairanlah mengapa kita disarankan untuk mengambil insurans kerana ia adalah perkara yang penting di mana dapat membantu dalam kalangan masyarakat di negara kita. Terusnya kita semua tahu bahawa semua urusan seharian kita kebanyakan secara. Jadi saya ingin tahu akan perincian tentang pengertian jualan beli atas talian dan jenis perkhidmatannya. Oleh itu, saya mempersilakan ahli panel kita, Saudari Najwa, untuk jelaskan. Terima kasih diucapkan kepada saudari moderator. Salam sejahtera kepada hadirin yang dikasihi sekalian. Saya akan menjelaskan berkenaan jualan beli atas talian dan jenis perkhidmatannya. Pengertian bagi jualan beli atas talian ialah proses menjalankan perniagaan atas talian melalui laman web, aplikasi atau pasaran atas talian. Menurut artikel harian online, sebanyak 47% pengguna di Malaysia beralih kepada kaedah dalam talian sebagai saluran paling kerap digunakan untuk melakukan pembelian barangan. Seterusnya, perkhidmatan jualan beli atas talian terbahagi kepada dua bahagian, iaitu jual beli atas talian antara perniagaan dengan perniagaan dan jual beli atas talian antara perniagaan dengan pengguna. Urusan jual beli atas talian antara perniagaan dengan perniagaan melibatkan transaksi antara dua atau lebih syarikat, iaitu satu pihak merupakan syarikat pembekal kepada satu pihak yang lain. Manakala urusan jual beli atas talian antara perniagaan dengan pengguna pula melibatkan transaksi antara penjual produk akhir dengan pengguna. Aktiviti jual beli atas talian banyak memberikan kemudahan kepada peniaga dan juga pengguna. Para peniaga dapat meluaskan lagi peluang pengiklanan dan pemasaran barangan mereka, manakala para pengguna dapat membuat perbandingan dan mempunyai pilihan dari segi harga, kualiti dan perkhidmatan. Pada pendapat saya, perubahan gaya hidup yang semakin sibuk menyebabkan kaedah jualan beli atas talian pada masa kini semakin mendapat tempat di hati pengguna. Hal ini kerana proses pembelian atas talian menjimatkan masa pengguna dan semua jenis transaksi atau bayaran yang dilakukan adalah secara maya. Sebagai contoh, kita tidak perlu berpusu-pusu sewaktu membeli atau pergi ke mall untuk membeli barangan tersebut. Oleh itu, jualan beli atas talian menjimatkan masa pengguna tanpa perlu mengambil masa berhadapan dengan kesesakan lalu lintas. Sememangnya jualan beli atas talian memudahkan masyarakat. Hal ini kerana sistem teknologi yang digunakan dapat menjimatkan masa, tenaga dan wang di samping memudahkan pembeli untuk membuat perbandingan harga sebelum memilih sesuatu barang. Tambahan pula, jualan beli atas talian memudahkan masyarakat berikutan daripada wabak COVID-19 di mana orang ramai digalakkan untuk berada di dalam rumah dan hanya dibenarkan untuk keluar atas urusan penting saja. Oleh itu, jualan beli atas talian sangat penting kepada semua lapisan masyarakat dan ekonomi negara. Baiklah, terima kasih kepada panel ketiga atas pandangan anda sebentar tadi. Dengan adanya sistem teknologi yang semakin canggih pada zaman kini,
segala urusan seharian kita menjadi sangat mudah dan cepat diselesaikan. Warga Dewan sekalian, marilah kita teruskan perbincangan kita pada pagi yang nyaman ini. Kita telah pun mendengar akan pengertian bagi insurans dan takaful daripada panel pertama kita. Oleh itu, mari kita menelusuri inti perbezaan insurans dan takaful serta ciri-cirinya, kerana saya pasti warga Dewan masih lagi keliru dengan dua perkara ini. Saya mempersilakan Saudara Syarul untuk memberikan ulasan. Sudah tentu Cik Moderator. Bismillah terlebih dahulu, seperti mana yang kita faham tentang makna insurans dan takaful sebentar tadi. Insurans dan takaful ini ada beberapa ciri-ciri persamaan dan perbezaannya. Ciri-ciri persamaan yang pertama ialah kedua-dua perkhidmatan ini merupakan perkongsian risiko. Selaras dengan definisi, mereka menawarkan perkongsian risiko sesama ahli dan bukan hanya sebelah pihak sahaja yang akan menanggung risiko. Bagi ciri-ciri takaful pula, takaful mempunyai satu polisi iaitu no claim cashback. Sekiranya individu tidak membuat sebarang tuntutan semasa dalam tempoh perlindungan, syarikat takaful akan memberikan rebat tunai kepada anda. Ini menunjukkan individu tersebut sebagai ahli di bawah takaful juga mendapat manfaat. Jumlah rebat yang akan anda terima akan ditentukan oleh syarikat takaful dan tiada jumlah tetap. Seterusnya, mari kita lihat pula perbezaan perkhidmatan takaful dan insurans. Perkhidmatan takaful adalah berlandaskan patuh syariah. Ini penting untuk sebuah syarikat takaful di mana semua amalan insurans takaful mestilah mematuhi segala undang-undang syariah. Sebagai contoh, insurans takaful mengharamkan penglibatan riba, judi dan gharar berbanding dengan insurans yang tanpa kita sedar. Tiga perkara ini terdapat dalam urusan insurans konvensional. Maka secara ringkasnya, takaful dan insurans adalah satu bentuk perkongsian risiko, akan tetapi polisi takaful adalah berlandaskan hukum Islam manakala insurans pula tidak. Terima kasih Saudara Syarul atas penerangan anda. Seterusnya, kita teruskan dengan persoalan yang masih lagi kurang jelas bagi setengah pihak di mana kita digalakkan untuk mengambil insurans. Tetapi mengapa insurans konvensional tidak diterima dalam Islam? Diminta panel kedua kita untuk memberikan penjelasan. Menurut Muzakarah Jawatan Kuasa Fatwa Majlis Kebangsaan bagi Hal Ehwal Agama Malaysia MJFK telah memutuskan semua jenis insurans konvensional adalah tidak diharuskan atas sebab-sebab tertentu. Secara umumnya, semua jenis insurans konvensional serta mempromosikannya juga adalah haram. Mencari sesuatu yang halal untuk dimakan atau digunakan dalam kehidupan seharian adalah kewajipan yang difardukan oleh Allah ke atas setiap Muslim, kerana mengambil yang halal itu dapat menambah cahaya keimanan, termakbulnya doa dan diterima amal ibadah sebagaimana Rasulullah SAW bersabda. Maksudnya, Anas bin Malik meriwayatkan dari Rasulullah SAW, mencari yang halal adalah suatu kewajipan ke atas setiap Muslim. Yang pertama, insurans itu sendiri mengandungi unsur gharar iaitu ketidakpastian dalam transaksi muamalah di mana terdapat sesuatu yang ingin disembunyikan oleh sebelah pihak dan ianya boleh menimbulkan rasa ketidakadilan serta penganiayaan kepada pihak yang lain, atau erti kata lain, satu pihak mendapat keuntungan, satu pihak lagi rugi. Kedua, insurans itu mengandungi unsur riba apabila anda membuat pinjaman seperti pinjaman rumah, anda akan dikenakan bunga kepada peserta yang membuat pinjaman. Terdapat perbezaan nilai wang di sini. Perkara sebegini rupa tidak berlaku di dalam takaful, kerana peserta dibenarkan membuat pengeluaran daripada polisinya tanpa dikenakan sebarang faedah. Di samping itu, insurans konvensional tidak sah kerana tidak memenuhi salah satu rukun dalam dan syarat jual beli dalam Islam, iaitu rukun akad, ijab dan kabul. Unsur judi juga terdapat dalam kontrak insurans konvensional kerana peserta membayar premium yang kecil dengan mengharapkan wang yang lebih besar jumlahnya. Begitu juga peserta akan hilang wang premium apabila peserta yang ingin dilindungi tidak berlaku. Ianya berbeza dengan sistem takaful yang akan memberikan kadar keuntungan mengikut mudharabah sekiranya peristiwa yang ingin dilindungi tidak berlaku.
Justeru, umat Islam sewajarnya meninggalkan produk-produk konvensional yang telah diharamkan oleh Allah, yang telah menjadi kewajipan kita sebagai umat Islam untuk menggunakan produk perlindungan yang berteraskan Islam seperti takaful. Baiklah, terima kasih Saudari Asyatul atas penerangan anda. Maka secara umumnya, Islam mewajibkan umat Islam mencari sesuatu yang halal dalam semua perkara. Sehubungan dengan itu, menjadi kewajipan pada kita meninggalkan produk-produk perlindungan insurans konvensional kerana ia adalah produk yang tidak diharuskan dalam Islam. Terdapat nas Al-Quran yang memberi panduan tentang perlunya dielakkan keraguan dan risiko yang menjadi punca perselisihan, iaitu, wahai orang yang beriman, jangan kamu makan harta orang lain dengan cara yang dilarang. Sebaliknya, berdaganglah sesama kamu dengan saling meridai. Surah An-Nisa ayat 29. Justeru, kita sewajarnya perlu memastikan yang kita hanya menggunakan produk-produk perlindungan takaful yang berteraskan Islam yang patuh syariah. Kita teruskan lagi majlis kita dengan soalan di mana pada awal sebentar tadi, panel kedua kita ada menyebut tentang hibah ataupun hadiah yang waris akan terima jika mereka mengambil insurans nyawa. Jadi bolehkah panel ketiga kita, Saudari Najwa, untuk memberikan lebih lagi mengenai kelebihan hibah ini? Sudah tentu boleh, Cik Moderator. Hibah takaful membawa maksud apabila berlaku kematian pemegang polisi takaful, pengagihan duit pampasan daripada syarikat pengeluar takaful kepada waris pemegang takaful boleh dilakukan secara hibah, iaitu secara terus. Melalui hibah takaful, individu tersebut boleh menghibahkan hartanya kepada sesiapa sahaja, sama ada keluarga ataupun bukan. Semasa individu tersebut masih hidup, harta di sini boleh jadi rumah, tanah, ladang dan sebagainya. Sebagai contoh, sekiranya seorang suami berhasrat ingin menghibahkan keseluruhan manfaat takaful kepada isterinya, isterinya layak mendapatkan manfaat tersebut selepas kematian si suami. Hadis daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Saling memberi hadiahlah kamu, nescaya kamu akan saling sayang menyayangi." Riwayat Al-Bukhari. Terdapat 3 syarat bagi pemberi dan penerima hibah. Bagi pemberi hibah atau dikenali sebagai Al-Wahib, hendaklah menjadi pemilik mutlak kepada harta yang ingin dihibahkan, mempunyai kelayakan untuk memberi hibah dan berkuasa penuh ke atas harta tersebut. Manakala, bagi penerima hibah iaitu al-mahwub lahu, jika penerimanya adalah daripada kalangan kanak-kanak atau orang kurang upaya, boleh dilantik penjaga atau pemegang amanah bagi menjaga harta yang diterima mereka. Kemudian, penerima hibah yang perlu wujud ketika hibah dilakukan dan penerima hibah boleh menguasai jumlah manfaat yang dihibahkan kepadanya. Hibah ini juga ada kelebihannya, seperti penggantian pendapatan selepas kehilangan seseorang, penyelesaian hutang untuk melunaskan semua hutang piutang anda dan meneruskan kehidupan seperti biasa, serta untuk dana pendidikan anak-anak untuk mereka melanjutkan pelajaran walaupun ketika anda sudah tiada lagi di sisi mereka. Terima kasih saudari kerana sudi mengupas persoalan saya sebentar tadi. Berdasarkan hujah saudari kita sebentar tadi, dapat saya rumuskan bahawa hibah takaful memainkan peranan yang amat penting bagi melindungi waris anda apabila kehilangan anda. Lebih-lebih lagi, anda adalah pencari nafkah tunggal dalam keluarga. Hadirin sekalian, syukur Alhamdulillah, forum kita sudah sampai ke penghujungnya. Oleh itu, saya ingin membuat sedikit kesimpulan akan tajuk kita pada hari ini. Niat baik untuk menolong sesama saudara Muslim merupakan satu tindakan yang terpuji di sisi. Walau bagaimanapun, niat yang baik perlu diiringi dengan tindakan yang bertepatan dengan roh syariah, termasuklah dalam bab memberikan tawaran insurans kepada mereka. Mencari sesuatu yang halal merupakan suatu tuntutan kepada setiap Muslim, di mana pendirian ini sangat penting bagi mengelakkan kita tergolong dalam kalangan mereka yang disebutkan oleh Rasulullah SAW sebagai Muslim yang memandang ringan dan haram. Rasulullah SAW sabda, akan datang suatu zaman nanti di mana seseorang sudah tidak lagi mengambil endah apa pendapatan yang diperolehinya, semua ada daripada sumber halal atau haram. Riwayat Al-Bukhari.
Setelah mendengar hujah-hujah dan jawapan daripada para pendengar kita yang intelektual ini, diharapkan warga Dewan mendapat sedikit info sebagai manfaat kita selepas ini untuk menjalani kehidupan dengan lebih baik yang berlandaskan Islam. Semoga Allah memurahkan rezeki setiap daripada kita dan memudahkan urusan kita semua dalam mencari sesuatu yang halal. Sekian saja untuk hari ini. Sekiranya terkasar bahasa, tersilap bicara, mohon dimaafkan. Sesungguhnya yang baik itu datangnya daripada Yang Maha Pencipta dan yang kurang elok itu datangnya daripada kekilafan diri kami sendiri. Wallahu alam. Baiklah, sebelum saya mengakhiri bicara forum kita pada hari ini, terimalah serangkap pantun daripada saya yang berbunyi: tanam sirih dalam taman, gali lubang tepi pergi. Terima kasih hadirin budiman, lain kali bersua lagi. Saya akhiri forum kita dengan lafaz mulia. Wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Ustaz sudah sesi kita sebentar tadi. Saya pasti setelah para hadirin mendengar penerangan barisan pendengar kita yang cukup jelas sebentar tadi, tentu para hadirin mempunyai banyak persoalan yang ingin diajukan kepada barisan pendengar kita. Jadi, saya ingin membuka tirai untuk sesi soal jawab oleh para pendengar kepada ahli panel. Para hadirin boleh menanyakan soalan dengan menulis soalan pada ruangan mesej. Baiklah. Kita sudah ada soalan yang pertama, iaitu daripada Aisyah Syairah binti Muhammad Rizal. Soalannya ialah, saya ada terdengar di mana setengah tempat kerja majikan mereka telah menyediakan perlindungan insurans untuk pekerja-pekerja. Jadi perlukah lagi untuk saya membeli insurans sendiri? Itulah soalan pertama kita daripada pendengar kita pada hari ini. Jadi saya alukan ahli panel kita yang pertama untuk menjawab persoalan ini. Mempersilakan saudara Syahrul. Terima kasih saudari atas soalan tersebut. Jika anda mempunyai majikan yang menjaga kebajikan anda seperti keperluan perubatan, maka anda boleh dianggap sebagai seorang pekerja yang beruntung dan bertuah. Ini kerana anda perlu tahu bahawa kos perubatan semakin mahal dan sukar untuk ditanggung dari hari ke hari. Secara amnya, insurans yang disediakan untuk para pekerja terhad dari segi kad perubatan dan wang pampasan kemalangan, kecacatan atau kematian. Anda juga masih memerlukan perlindungan insurans peribadi kerana kemungkinan insurans yang diberikan oleh majikan anda tidak boleh guna kerana anda tidak berkhidmatan di syarikat itu seumur hidup. Tambahan pula, pelan insurans tersebut tidak boleh dibawa bersama anda sekiranya anda bertukar tempat kerja. Oleh itu, setiap orang disyorkan untuk membeli polisi insurans sendiri. Untuk mendapatkan nasihat perancangan insurans yang lebih tepat, kongsi bersama ejen insurans anda perancangan hidup anda dan pilih plan insurans yang dapat menolong mencapai matlamat anda. Terima kasih atas hujah saudara yang cukup jelas. Kita teruskan forum kita dengan soalan lain. Soalan kedua kita datang daripada saudara Muhammad Amirul Rafiq bin Muhammad Zaid. Soalannya ialah, selepas mendengar forum kita pada hari ini, ahli panel dan cik moderator banyak menekankan untuk setiap individu mengambil insurans. Jadi apakah usia ideal untuk membeli insurans? Wah, soalan yang cukup menarik. Terima kasih atas soalan tersebut kerana saya juga tertanya-tanya jawapan untuk soalan ini. Jadi saya mempersilakan ahli panel kita yang kedua untuk menjawab persoalan ini. Pada pendapat saya, waktu yang ideal untuk anda mendapatkan insurans adalah sebelum anda mencecah 35 tahun. Ya, betul. Saya pasti ramai yang terkejut kerana mereka merasakan ia seperti terlalu awal buat mereka. Orang muda biasanya mempunyai kesihatan yang baik dan jarang jatuh sakit. Ini menyebabkan mereka tidak begitu memberi keutamaan kepada perlindungan insurans seperti insurans nyawa dan insurans kesihatan. Kebanyakan masanya, mereka juga mempunyai ibu bapa yang sentiasa membantu mereka di samping menyediakan wang sewaktu kecemasan. Oleh itu, mereka tidak terfikir untuk mendapatkan insurans kesihatan buat diri sendiri. Walau bagaimanapun, kejadian di mana anda akan dikejarkan ke hospital secara tiba-tiba boleh berlaku. Kemalangan dan tragedi boleh berlaku pada bila-bila masa. Bak kata pepatah, malang tak berbau.
Dalam keadaan ini, perkara terakhir yang anda risaukan adalah bagaimana anda nak membayar bil hospital yang mungkin mencecah ratusan ribu. Sebab itulah penting untuk mendapatkan insurans seawal yang mungkin. Penyelidikan juga menunjukkan bahawa Malaysia sedang mengalami inflasi peningkatan 2 digit dalam penjagaan kesihatan. Ini bermakna bil perubatan mungkin lebih mahal daripada apa yang anda mampu bayar. Pentingnya untuk anda mendapatkan perlindungan insurans sebaik-baiknya sebelum berumur 35 tahun kerana ia lebih murah untuk bermula awal kerana pelan dan pakej insurans adalah berbeza mengikut umur. Oleh itu, amat penting bahawa anda tidak menunggu. Terima kasih Saudari Asyata. Jadi, ayolah kita mengambil insurans pada usia muda dan janganlah bertanggung. Kita teruskan sesi soalan jawab kita dengan soalan yang seterusnya. Soalan ketiga kita datangnya daripada Saudara Adin Imran bin Azmi. Saya ingin bertanya berkenaan hibah. Adakah hibah boleh dicabar? Untuk menjawab persoalan ini, saya mempersilakan Saudari Najwa, iaitu ahli tanya kita yang ketiga. Terima kasih. Berkenaan soalan tersebut, perebutan harta sememangnya sering berlaku dalam menentukan siapa yang layak untuk mendapat harta yang ditinggalkan oleh si mati. Di sini terdapat 2 kes. Pertama, hibah di luar konteks takaful sebenarnya boleh dicabar jika pemberian itu tidak jelas dan tidak selari dengan undang-undang sivil dan syariah. Bagi hibah yang berkaitan dengan hartanah, hanya peguam dan syarikat amanah sahaja yang layak menyediakan dokumen hibah. Jika berlaku sebarang pertikaian, ia akan bergantung kepada keputusan hakim mahkamah syariah kerana ia adalah bidang kuasa syariah untuk memutuskan kedudukan hibah tersebut. Akan tetapi, kes yang kedua pula ialah bagi hibah takaful. Hibah takaful adalah hibah bersyarat. Dengan kewujudan hibah takaful, mengikut perenggan 3/2 jadual 10 Akta Perkhidmatan Kewangan Islam 2013, ia menjadikan bahawa hibah takaful tidak boleh dicabar, dipertikai maupun dituntut oleh mana-mana ahli waris si mati. Malah tidak boleh dibawa untuk bantahan kerana manfaat tersebut telah dipindah milik kepada penama dan proses penamaan telah berlaku ketika hayat peserta takaful. Tanpa ada sebarang keraguan, antara kelebihan dalam pemberian manfaat takaful ialah manfaat ini akan diberikan dengan kadar segera kepada penama dan tidak tertakluk kepada harta pusaka si mati. Dengan adanya manfaat sebegini rupa, maka ianya sedikit sebanyak dapat mengurangkan beban keluarga sekiranya berlaku kematian ke atas kota rumah atau sebagainya. Itu dia. Terima kasih Saudari Najwa. Saya yakin bahawa soalan sebegini jarang dipersoalkan dan masih ramai lagi di antara kita yang kurang jelas berkenaan hibah takaful. Saya harap dengan jawapan daripada panel kita menjawab persoalan daripada Saudara Aidin Imran. Kita teruskan dengan slot kita. Adakah ada soalan lagi yang ingin ditanyakan untuk para panel kita? Nampaknya tiada soalan lagi. Oleh itu, saya ingin ambil peluang keemasan ini untuk mengucapkan ribuan terima kasih kepada ketiga-tiga panel kita yang sudi meluangkan masa mereka untuk forum kita hari ini. Saya berharap agar forum kita dapat memberi sedikit sebanyak manfaat kepada para hadirin yang setia bersama kami sehingga tamat forum. Sekian saja daripada kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.